Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi. Hari ini kita belajar tajuk Asas Pengaturcaraan. Asas Pengaturcaraan ni merupakan tajuk baru bagi tahun 4. Kita tengok apa yang kita perlu pelajari dalam Asas Pengaturcaraan. Sebelum kita teruskan pelajaran, kita tengok dulu objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita iaitu menyatakan maksud pengaturcaraan dan kegunaan aturcara dalam perkakasan harian. Kita tengok, boleh rujuk buku awak, buku teks, muka surat 76 dan 77. Kita tengok dia punya permulaan tentang pengaturcaraan. Reka bentuk pengaturcaraan. Arif dan Leong mengisi masa lapang mereka dengan bermain permainan video setelah selesai mengulang kaji pelajaran. Adik-adik Arif asyik memerhati gelagat mereka. Tengok, ceritakan pengalaman kamu bermain permainan video. Bagaimanakah cara permainan tersebut dihasilkan? Dah tentu biasa mainkan permainan video, contoh Roblox, lagi Among Us kan. Lagi banyak-banyak lagi permainan cikgu tengok dalam dalam internet atau aplikasi yang boleh awak download kan. Macam-macam lagi permainan. Itu salah satu contoh penggunaan pengaturcaraan. Kita tengok perbualan di antara Leong, Arif dan adik Arif. Tengok adik Arif tanya, hebat betul orang yang mencipta permainan ini. Adik perempuan dia cakap, bagaimanakah cara mereka mencipta permainan ini ya? Leong cakap, satu hari nanti aku ingin menjadi pengaturcara komputer. Jadi Leong tu dia berkeinginan untuk menjadi pengaturcara komputer. Dalam bahasa Inggeris kita panggil programmer. Seterusnya kita tengok apa itu aturcara komputer. Kita tengok apa maksud aturcara komputer. Aturcara komputer ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Aturcara membolehkan data diproses oleh komputer. Maksud pengaturcaraan pula. Kita tengok, satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Maksudnya kat sini kita mengarahkan komputer untuk membuat sesuatu. Maksudnya kita bagi arahan dekat orang lah kan. Contoh awak bagi arahan dekat adik awak, tolong kakak angkat buku itu. Tu kita bagi arahan dekat orang. Sekarang kita bagi arahan dekat komputer untuk melakukan sesuatu. Tengok, sesetengah perkakasan ada komputer benam. Tahu komputer benam maksudnya kita tekan. Contoh kat barang elektrik, contoh yang senang lah mesin basuh kan. Mesin basuh automatik, dia ada butang-butang tekan dia, on, off, start semua tu kan. Tu kita panggil, benda tu semua kita panggil komputer benam. Komputer benam ni mempunyai aturcara komputer bagi membolehkan peralatan itu berfungsi seperti yang diarahkan. Macam cikgu cakap tadilah, kalau awak nak guna mesin basuh, mula masukkan kain, lepas tu awak tutup, awak tekan on, lepas tu awak tekan start. Ataupun dah on, awak start pula nak ambil speedy ke, awak nak spin ke kan. Lepas tu nak heavy lagi ke. Lepas tu baru awak start. Dia pusing-pusing berapa minit, setengah tu dia ada lagi letak berapa minit, kita boleh letak air banyak mana kan. Macam-macam tu kita panggil dia punya dia punya komputer benam tu. Yang kita tekan-tekan tu kita panggil dia komputer benam. Seterusnya kita tengok peralatan yang menggunakan contoh perkakasan di rumah yang mempunyai aturcara. Kita tengok yang pertama apa? Televisyen pintar kan. Semua kat rumah ada televisyen. Cikgu rasa semua dah ada kot televisyen pintar ni.
Semua dah tak gunakan televisyen yang besar-besar tu kan, yang berat-berat tu. Semua dah lekat dekat dinding. Okey, kita tengok apa dia punya fungsi televisyen pintar ni. Dia membolehkan kita menonton program dan akses aplikasi internet dan radio. Maksudnya kalau kita nak tengok internet pun dalam dalam televisyen kita pun dah boleh. Sekarang awak boleh tengok YouTube kan. Awak boleh tengok awak boleh dengar radio dekat televisyen awak. Lepas tu awak boleh juga sambung menggunakan Google Meet kan, menggunakan televisyen. Tu kita panggil televisyen pintar. Okey, seterusnya tengok jam digital. Jam digital ni pun kita perlu tekan-tekan kan. Okey, jam ni kita tunjuk masa, bunyi penggera. Contoh kita nak set kan, nak setkan untuk kunci jam kita. Berkata awak nak bangun mungkin 6 pagi, awak dah set 6 pagi. Okey, bunyi jam awak kan. Maksud kita dah beri arahan dekat jam tu untuk kejut awak pukul 6. Okey, seterusnya kita tengok mesin basuh elektronik macam cikgu cerita pada awal tadi. Okey, dia boleh mengesan berat muatan. Kan dia mula-mula dia tengok berapa kg. Lepas tu bila dah berat tu kata lebih pada 3 kg ke, masa dia ambil berapa minit, 20 minit ke 30 minit ke kan. Okey, tentukan cara basuhan. Contoh awak nak nak cepat, speedy. Contoh awak nak kering saja, spin. Contoh awak nak nak basuh benda tu yang yang tak mah dia punya putaran tu kuat sangat kan. Awak boleh ambil dia punya set tu. Boleh semua kita boleh buat dengan mesin basuh elektronik. Sekarang kebanyakan semua dah guna mesin basuh elektronik. Tak ada yang menggunakan tangan dah kan. Semua menggunakan mesin basuh. Okey, tengok tempoh bilasan awak, masa putaran. Okey, kita boleh set masa siap-siap. Contoh awak nak kain tu basuh dalam 20 minit, awak boleh tentukan masa dia kan. Itu kita panggil mesin basuh elektronik. Okey, seterusnya pendingin hawa ataupun awak panggil aircon kat rumah awak kan. Okey, aircon ni awak boleh letakkan, mengesan dan menyelaraskan suhu ikut isyarat yang diterima. Contoh okey, kalau pendingin hawa ni tak banyak sangat lah. Awak boleh set dia punya masa, dia punya suhu. Contoh kata awak nak sejuk sikit 25 kan. Awak nak sejuk lagi, nak 18, boleh. Menyalah suhu ikut isyarat yang diterima. Okey, lepas tu ada juga dekat dia punya pendingin hawa tu, dia adalah awak boleh set turbo ke, swing ke kan. Okey, mode dia ada dekat penghawa dingin ni. Okey, seterusnya kita tengok peralatan apa lagi. Okey, pembersih vakum robotik. Tapi tak semua orang ada kan. Cikgu pun tak ada pembersih vakum robotik ni. Cikgu ada vacuum biasa saja kat rumah kan. Tapi kadang-kadang cikgu sapu sampah dengan penyapu saja. Siapa yang ada pembersih vakum robotik ni, dia perlu set saja vacuum ni bersih rumah dia, satu rumah boleh bersih kan. Okey, tengok membolehkan bergerak sendiri, membersih kawasan yang ditetapkan. Okey, contoh awak hari ni awak nak suruh dia bersihkan dalam bilik awak. Okey, awak boleh set kan dekat dia punya komputer benam tu kan. Ini cikgu nak cerita banyak pun tak boleh sebab cikgu pun tak ada pembersih vacuum robotik ni. Tapi fungsi dia macam itulah, membolehkan dia bergerak sendiri. Awak tak perlu pegang-pegang dia. Membersih kawasan yang awak tetapkan. Contoh kata malam awak nak tidur, awak nak suruh dia bersihkan ruang tamu kan. Awak boleh biarkan, awak set je masa, tempat dia. Okey, dan awak boleh biar dia. Ni kita panggil pembantu rumah lah. Pembantu rumah yang menyenangkan untuk untuk kita buat kerja. Okey, tengok seterusnya. Ketuhar gelombang mikro kan. Awak panggil microwave kan kat rumah awak.
Okey, kita boleh tetap masa dan haba pelbagai cara masak. Okey, biasa kita guna untuk panaskan makanan kan. Sekejap je, kata 1 minit kita tekan je. Dia ada macam-macam fungsi dekat dia punya butang dia tu kan. Komputer benam dia tu. Okey, kata kita nak grill, kita tekan grill. Kita nak reheat, kita tekan reheat kan. Macam itulah awak tahu kan semua, sebab dekat kebanyakan rumah ada ketuhan gelombang mikro. Okey. Okey, tengok seterusnya. Okey, kita tengok. Okey, periuk nasi digital. Kan macam-macam periuk nasi digital yang dijual terkini kan di pasaran. Contoh Philips kan. Lagi apa lagi? Yang biasa orang jual kan, Noxa kan. Kalau awak tahu lah, mak awak yang guna kan. Dia boleh meletakkan masa dan kepanasan yang diperlukan untuk memasak nasi. Bukan boleh masak nasi saja, dia boleh masak pelbagai-bagai jenis sekarang. Contoh kata awak nak masakkan ubi tu kalau kita rebus lama lah, tapi kalau kita gunakan periuk nasi digital ni, kita boleh set dalam berapa minit dah ubi kita tu cepat masak kan. Contoh dia menyenangkan untuk untuk masak yang lebih lama. Jadi sekejap saja kita guna periuk nasi digital ni. Periuk nasi ni ada butang-butang dia. Kita boleh tekan kat situ. Kita nak masak nasi, kita nak masak contoh awak nak grill ke, awak nak steam ke, awak nak pressure apa-apa ke kan. Nak masak apa-apa senang saja. Okey, seterusnya akhir sekali, pembancuh kopi digital. Ni cikgu pun tak ada sebab cikgu bukan penggemar kopi sangat kan. Jadi setengah orang yang gemar minum kopi, dia akan beli mesin ni. Memudahkan dia untuk bancuh kopi hari-hari. Tak perlu dah nak pergi ke Coffee Bean, ke Starbucks kan. Rumah dia pun dah ada pembancuh kopi digital ni. Jadi dia perlu hanya minum di rumah sahaja. Cuma sediakan mesin, ada kopi kan, ada susu, ada gula. Boleh kan membancuh kopi mengikut masa yang ditetapkan. Okey. Ni dah akhir dah alatan. Okey. Sebelum kita akhiri kelas ni, cikgu nak minta kamu salin nota. Okey, bermula dari Okey. Bermula dari sini. Apa itu atur cara komputer sehingga habis sehingga peralatan tu. Jadi cikgu nak awak salin dalam buku awak, dalam buku nota awak, nota masing-masing. Kalau awak boleh kalau awak boleh jumpa gambar, awak boleh lekat. Kalau lah awak boleh lukis, awak boleh lukis. Kalau tak mampu sangat, tak boleh lukis, tak apa, awak tulis sahaja. Janji nota ni ada di dalam buku awak. Cikgu harap hari ni tak ada latihan. Awak salin je nota. Minggu depan kita sambung lagi dengan tajuk yang baru. Cikgu nak awak boleh faham dulu kan, sebelum kita masuk membuat pengaturcaraan kan. Kita faham dulu konsep atur cara tu macam mana. Lepas ni kita akan belajar lagi. Nanti kita buat atur cara selepas ini. Sekian saja kelas kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih.